Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Sadaqallahul azim. Wa idh qala Musa liqaumi, dan ingatkanlah wahai Muhammad ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum, wahai kaumku, kenangkanlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Iz ja'ala fikum anbiya'a, ketika dia menjadikan di kalangan kamu beberapa orang nabi. Wa ja'alakum muluka, dan dia yakni Allah menjadikan kamu bebas merdeka setelah kamu diperhamba oleh Fir'aun dan orang-orangnya. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan dia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Ayat ini beralih kepada berbicara tentang Bani Israel, tentang Yahudi. Selepas berbicara tentang Yahudi dan Nasara yang mengkhianati perjanjian di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebangkitan para rasul adalah untuk menyempurnakan perjanjian manusia dengan Allah, untuk memperingatkan mereka, membimbing mereka, membawa mereka pada satu jalan yang selamat setelah mereka ini, manusia ini didapati sukar untuk melalui jalan hidayat itu tanpa Nabi. Dibangkit Nabi mempunyai keistimewaan khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dibangkit daripada Allah dan diberi kepadanya kekuatan-kekuatan yang istimewa. Kebangkitan semua nabi begitu. Sejak bermula daripada Adam, kemudian diikuti dengan Nabi Nuh, dengan Ibrahim, berakhir dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, kemudian di tengah-tengahnya macam-macam nabi, Bani Israel, dan kemudian disambung oleh Nabi Muhammad dari kalangan orang Arab. Nabi ataupun nabi-nabi semuanya untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa manusia kepada jalan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi membawa perutusan yang sama sahaja. Tidak ada nabi untuk satu golongan tapi tidak untuk golongan yang lain. Satu golongan mesti mempercayainya, yang lain-lain tak wajib mempercayainya. Tidak, semuanya wajib dipercayai. Rasul-rasul Allah adalah merupakan kafilah para rasul yang datang silih berganti, dan kedudukan mereka antara satu dengan lain merupakan rantai yang tidak putus-putus. Rantaian ini untuk menyampaikan hidayat Allah kepada manusia. Ayat yang kita baca ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperingatkan dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa tak kala memimpin kaumnya. Kita sebutkan dahulu Nabi Musa AS dengan Nabi Muhammad mempunyai beberapa peristiwa persamaan. Sama-sama ulul azmi dan sama-sama memimpin umat yang besar. Nabi Muhammad memimpin umat yang besar, bukan saja besar tapi panjang usianya. Kemudian Nabi Musa AS juga memimpin umat yang besar, berpengetahuan tinggi. Jadi dengan itu persamaan-persamaan ini mewajarkan Al-Quran memberi peringatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa manusia itu manusia di mana-mana pun. Cerewet itu perangai manusia di mana-mana pun, pada zaman mana sekalipun sama saja. Oleh itu ia diperingatkan. Wa iz qala Musa, ingatlah wahai Muhammad ketika kami berfirman, ketika kami berkata, ketika Nabi Musa. Iz qala Musa, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Untuk mendidik umat ini, mestilah Nabi itu menganggap
ataupun pemimpin menganggap orang yang nak dididik itu ada hubungan darah dengannya, hubungan keluarga dengannya, hubungan bangsa, hubungan sama manusia. Mestinya seorang pemimpin itu, pemimpin ada mempunyai sifat pengorbanan. Seorang pemimpin tidak akan berjaya apabila dia merasakan dia ni hanya untuk menjalankan tugas saja. Tak berjaya pun tak apa, dia bangsa lain, kumpulan lain, tak ada kena mengenal dengan kita, rugi pun tak apa. Ini bukan ketua. Ketua adalah menyifatkan orang yang dipimpin, iaitu sebagai kaumnya, anak bangsanya, sama manusia dengannya, ada hubungan kaum kerabat dengannya. Kepimpinan yang seumpama ini lebih banyak keikhlasan, lebih bersedia untuk berkorban. Mengapa dia tak korban? Ini bangsanya. Mengapa dia tidak ada berkorban? Ini kaum keluarganya. Mengapa dia tidak ingin berkorban? Ini orang kampungnya, orang sama negeri dengannya. Itu kelaziman yang sepatutnya ada pada pemimpin. Nabi kita SAW juga begitu. Apabila memimpin, dia tidak menganggap orang lain, dia menganggap bahawa kaumnya dan manusia yang sama bangsa dengannya, dan tidak ada perbezaan pada Arab, pada bangsa, pada darah, tetapi keistimewaan di sisi Allah hanya pada takwa. Di sini Nabi Musa alaihissalam apabila menyeru kaumnya, dia kata, ya qaumi, wahai kaumku. Satu keistimewaan sebelum daripada menyampaikan satu amanah, risalah, Nabi Musa lebih awal-awal lagi menyatakan, wahai kaumku. Kaum ini satu perkataan yang dihubungkan dengan sama darah barangkali, sama keturunan, sama bangsa. Kaum makna bangsanya. Wahai bangsaku. Satu perkataan yang keluar daripada pemimpin apabila menyebut wahai bangsaku, artinya hubungan pada ketika ini hubungan bangsa, hubungan keistimewaan, hubungan yang dipertemukan pada darah, pada keturunan, pada warna kulit, pada banyak persamaan padanya. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kaumnya pada ketika ini, iaitulah apabila memimpin kaumnya keluar daripada negeri Mesir. Kaumnya Bani Israel ketika berada di negeri Mesir, dia diperhamba oleh Fir'aun, menjadi hamba kepada Fir'aun. Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel, menjadikan Bani Israel satu bangsa yang pengecut, penakut. Kenapa? Kerana bila berani dia akan lawan raja, lawan Fir'aun, satu perkara yang Fir'aun tak mahu. Fir'aun ini sejarah awal lagi Nabi Yusuf alaihissalam dulu lagi. Nabi Yusuf alaihissalam jadi orang besar, menteri di negeri Mesir. Ramai Bani Israel boleh masuk duduk di negeri Mesir. Mula-mula mereka duduk untuk mencari makan sebagai pendatang di negeri Mesir. Raja Fir'aun kata, apalah, duduklah mereka ini, kita boleh jadikan mereka kuli untuk bekerja kerja berat, angkut batu, buat rumah dan sebagainya untuk Fir'aun. Tetapi lama kelamaan Israel ini duduk di negeri Mesir, mereka mengganas, mereka merompak, mereka mencuri, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan negeri Mesir. Lalulah di antara mereka ada yang dibunuh, anak-anak kecil mereka dibunuh, memang takut mereka bangkit menjadi warga negara Mesir dan memerintah Mesir. Fir'aun menyedari perkara ini. Menyedari ini bangsa ini tidak boleh ni. Bangsa ini satu hari nanti dia akan melakukan satu kegiatan yang boleh meruntuhkan sistem kerajaan Mesir. Kemudian dalam keadaan yang seumpama ini dibangkit Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel. Pertama sekali untuk menyelamatkannya, nak bawa keluar daripada negeri Mesir, nak bawa keluar, nak pergi letaknya di Palestin. Di Palestin. Palestin pada ketika ini dihuni oleh satu kumpulan, satu kaum namanya Kan'an. Pupuk Kan'an berada di sini. Kan'an ini nama kepada anak Nabi Nuh dulu lagi. Berkekalan sampai pada ketika ini, ataupun dia ni nama pada satu bangsa, satu kaum yang lain pun tidak diketahui. Tetapi anak Nabi Nuh alaihissalam ada salah seorang daripadanya namanya Kan'an, tak silapnya begitu. Nak pergi ke sini, nak bawa daripada negeri Mesir pergi ke Kan'an ini cukup susah. Sebab apa? Sebabnya Bani Israel terkenal sebagai satu kumpulan yang degil waktu berada di negeri Fir'aun. Mereka sekian lama ditindas, mereka tidak berpendidikan. Jadi orang yang seumpama ini mudahkan nak dibawa, susah bagi Nabi Musa alaihissalam.
Beberapa pendekatan diambil oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendidik kaumnya ini. Untuk mendidik kaum, beberapa pendekatan. Pendekatan pertama ialah mengingatkan kepada masa awal mereka. Masa zaman awal mereka yang gemilang, yang cemerlang. Bangkit asal. Kamu ini keturunan raja-raja, kamu ini keturunan nabi-nabi. Bangsa kamu bukan bangsa yang bangsat, bangsa kamu bangsa yang dimulia Allah. Bangkit asal. Jadi ini satu cara untuk menaikkan semangat supaya mereka ini bekerja keras dan percaya kepada diri mereka sendiri. Jika tidak, sukar. Uzkuru, Nabi Musa AS dalam ayat ini menyebutkan, Uzkuru ni'matallahi alaikum. Kamu hendaklah ingat kepada nikmat Allah yang diberi kepada kamu. Ini bahasa sekarang ini disebutnya ni apa, taklah beri semangat, suntik semangat ke, motivasi ke, ni dia tengah-tengah padang pasir ni, bagi semangat ini. Semangat hubungkan mereka dengan keturunan mereka yang mulia pada zaman terdahulu. Zaman dahulu, iaitu Nabi-Nabi. Bangsa mereka ini telah dibangkit Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, banyak ramai Nabi dari kalangan mereka. Mengapa kamu boleh menjadi bangsat? Kamu bukan keturunan bangsat. Kamu keturunan yang mulia, keturunan Nabi-Nabi. Jadi mengingatkan zaman lampau yang cemerlang ini sedikit sebanyak boleh menggerakkan orang-orang yang ada padanya asas untuk kembali kepada kesedaran. Begitu. Kita juga begitu sebenarnya untuk mendidik. Ini satu kaedah untuk mendidik orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri. Sukar sebenarnya untuk mendidik orang yang hilang kepercayaan supaya mereka percaya kepada diri sendiri. Sukar. Jadi salah satu daripada jalan yang diambil oleh Nabi Musa alaihissalam perkara ni. Kita nak didik budak-budak pun kita peringatkan mereka bahawa kamu ni keturunan hang tuah. Kamu ni keturunan mak kilau. Kamu tidak boleh jadi bangsa. Ini boleh mendirikan bulu telinga. Dia berdiri bulu telinga ni, jagalah ni. Nak boleh tegang bulu telinga ni susah ni. Susah. Inilah dia satu caranya. Seorang yang merasakan tak boleh, semuanya putus asa, kalau kerja pun tak kaya dah, tak payah kerja dah, tunggu mati sudah dah, tak payah. Orang yang sombong ini amat sukar sebenarnya. Tak boleh bawa ke mana-mana pun mesti dia tidur. Tak bekerja, tak mengaji. Anak-anak supaya mereka ini belajar. Peringatkan, buat-buat kamu, keturunan kamu ni tu mulu dahulu. Abang-abang kamu, kakak-kakak kamu semuanya belajar dengan baik-baik semua. Jadi semangat ini amat berfaedah untuk mendidik. Katanya, Uzkuru ni'matallahi alaikum. Hendaklah kamu, kata Nabi Musa, selepas daripada dia menyeru, wahai kaumku, ingatlah kepada nikmat Allah kepada kamu. Nikmat apa? Nikmat apa? Kamu telah berjaya menyeberangi ketika kamu berperang dengan Firaun. Allah Subhanahu wa taala belahkan laut ini sehingga kamu dapat menyeberangi laut merah ini. Ini satu nikmat Allah yang besar kepada kamu. Tiba-tiba apabila Firaun yang mengejar kamu dari belakang, sebaik saja mereka berada di tengah laut tertutup. Mereka mati, sedangkan kamu lihat mereka. Ini adalah satu nikmat Allah, kamu mesti sedar Allah menolong kamu. Kemudian kamu pula diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kekayaan setelah kamu pada satu ketika dahulu, nabi-nabi pun dari kalangan kamu. Nikmat-nikmat ini sepatutnya dikenang kerana apabila nikmat ini datang dia akan pergi apabila ia tidak dikenangkan. Nikmat dia datang hanya sekali saja. Bila datang mesti pegang sungguh-sungguh dengan syukur. Nikmat yang datang kepada kita apabila bersyukur kepada Allah atas nikmat itu nikmat akan kekal buat selama-lamanya. Akan kekal. Tetapi bila nikmat tidak dihargai, nikmat itu akan pergi bila-bila masa saja dan tidak akan datang lagi. Ini umum, bukan hanya kepada Bani Israel, umat Nabi Musa, tetapi juga kepada seluruh manusia yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat datang sekali saja. Nikmat kesihatan sekali saja datang. Apabila nikmat kesihatan ini tidak dihargainya, dia boleh pergi, bila dia pergi tak akan datang lagi. Mesti diingat nikmat ini. Rezeki pun demikian.
Rezeki perlu disyukuri kepada Allah. Siapa yang memberi rezeki ini? Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Oleh kerana itu, ingat segala perjanjian yang ada berkenaan dengan rezeki, dengan zakatnya, menolong orang miskinnya, buat kebajikannya. Ini perjanjian kita dengan harta yang kita miliki, dengan kesihatan yang diberi Allah kepada kita, dengan keluarga kita, dengan tanggungjawab. Semua sekali ini merupakan jalan-jalan untuk mengekalkan nikmat yang diberi Allah kepada kita. Inilah artinya uzkuru. Ingatlah. Apa arti ingat ni? Ingat ni kenangkan, syukurkan nikmat ini. Iz ja'ala fikum anbiya'a, iz ketika Allah menjadikan dari kalangan kamu beberapa orang nabi. Tuhan pernah lantik nabi-nabi di kalangan kamu. Kamu tak jadi nabi pun tak apa, tidak jadi nabi pun, tapi bangsa kamu sudah cukup cemerlang. Apabila dari bangsa ini telah dipilih Allah untuk menjadi nabi, bukan satu tapi ramai anbiya'an, nabi-nabi. Ini satu kemuliaan. Kita di kampung kita ada seorang saja yang pernah mewakili ke peringkat antarabangsa. Tak kiralah main apa-apa pun, mewakili ke peringkat antarabangsa. Kampung kita terkenal dan kita pun menumpang kemegahan kerana duduk di jiran kepada kampung tu. Tak duduk di kampung tu pun tak apalah, jiran kepada kampung tu. Sudah merasakan bangga. Ini hakikatnya apabila Nabi itu dibangkit dari kalangan Bani Israel, siapa saja yang ada hubungan dengan darah Israel ini rasa berbangga. Ini dibangkit oleh Nabi Musa. Iz ja'ala fikum anbiya'a, iz ja'ala fikum, ketika dia, yakni Allah menjadikan dalam kalangan kamu, yakni bukan kamu tapi di kalangan kamu nabi-nabi. Nabi Harun di kalangan kamu, Nabi Musa di kalangan kamu, Nabi Yusuf di kalangan kamu, Nabi Yaqub dari kalangan kamu, dan selepas daripada ni pula Nabi Sulaiman juga dari kalangan Bani Israel, Nabi Daud dari kalangan Bani Israel. Ini selepas daripada Nabi Musa, selepas daripada Nabi Musa kalangan Bani Israel. Ini nabi yang mempunyai yang memerintah dunia. Nabi Sulaiman yang boleh menggunakan angin sebagai kenderaan dan segala-galanya berada di bawah kehendaknya Nabi Sulaiman. Demikian juga Nabi Daud alaihissalatu wassalam, kekuatannya besar. Iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka, dan Allah menjadikan kamu muluka. Muluka diterjemah di sini ni bebas, merdeka, yakni setelah kamu diperhamba oleh Firaun dan orang-orangnya. Dahulu kamu tidak bebas, kamu nak miliki barang tak boleh, nak miliki tanah tak boleh, harta kamu tak boleh milik ketika kamu berada di negeri Mesir. Kenapa? Sifat kamu pada ketika itu hamba. Sekarang kamu telah dibebaskan, kamu hidup bagai raja, kamu boleh milik barang, boleh milik harta benda, kamu bebas menentukan kehendak kamu. Jadi kalau begitu, kamu bagaikan raja pada ketika ini. Ja'alakum muluka. Mengapa kamu tidak syukur? Mengapa kamu tidak patuh kepada perintah Nabi? Mengapa kita berada dalam perjalanan? Mereka pada ketika ini berada di padang pasir. Mereka sesak di sini. Sesak di padang pasir ini, nak masuk Baitul Maqdis tak boleh. Kenapa? Kerana mereka cerewet, tidak patuh kepada arahan Nabi, menyebabkan mereka terhenti di padang pasir Tur Sina selama 40 tahun. 40 tahun. Sehingga Nabi Musa yang nak bawa mereka ni ke negeri Palestin mati di tengah jalan. Ganti pula dengan Nabi Harun, juga mati di tengah jalan, tak sampai. Diganti pula oleh Nabi Yusha', barulah Nabi Yusha' ni bawa mereka ni boleh sampai kepada Baitul Maqdis, kepada Palestin. Begitu lama masa mereka berada di tengah jalan sebab cerewet, tak mahu berjalan. Dia minta berbagai-bagai kepada Nabi Musa. Minta berbagai-bagai. Dia minta, kalau sekarang ni dia minta kereta lah, takkan nak berjalan kaki di padang pasir. Tapi pada waktu tu tak ada kereta, tak ada kenderaan. Dia minta makanan, dia minta air, dia minta bawang, dia minta buah timun, dia minta. Mana ada di padang pasir? Nabi Musa kata, mana ada barang-barang ni? Ini dibicarakan pada awal surah Al-Baqarah dahulu. Jadi ini diperingatkan, wa ja'alakum muluka, Allah jadikan kamu wahai Bani Israel raja-raja, muluka, orang-orang yang bebas. Muluk ini pun satu perkataan yang sukar sebenarnya untuk diberi terjemahan di sini. Muluk ini jamak kepada malikun, raja. Maknanya raja, mulukun, raja-raja. Kalangan ahli tafsir selidik, mana ada nabi adalah di kalangan Bani Israel, tapi raja tak ada.
Tak ada muluka, tak ada raja. Tidak pernah diketahui ada raja di kalangan Bani Israel ini. Sebelum ini pun tak ada. Jadi nak terjemah raja, cari raja tak berjumpa. Tak ada. Menyebabkan ahli tafsir menyebutkan muluka, yakni orang-orang yang bebas seperti raja. Ini terjemahan ini dah lari ni. Lari daripada maknanya yang asal. Sebab itu terjemahan harfiah ini, Quran ini tak boleh. Tak boleh. Kita terjemahan harfiah, muluka, kita kata raja lah. Raja. Raja macam mana ada raja? Tak ada. Tak ada. Jadi, terjemahan yang dipilih oleh Pak Syekh Basmeh dan kebanyakan kitab-kitab tafsir juga, muluka maknanya bebas, merdeka. Kerana raja ni sifat, salah satu daripada sifatnya ialah dia bebas dan dia merdeka. Dia tidak tertakluk kepada undang-undang. Begitu. Wa ja'alakum muluka, bebas dan merdeka daripada tekanan Firaun. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan juga Allah memberi kepada kamu barang-barang yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari umat yang ada pada zaman itu, yakni rezeki mereka mewah. Bila mereka masuk Baitul Maqdis ini, mereka mewah. Ini Palestin ini sampai hari ini pun satu bumi yang sangat-sangat subur. Subur dengan ternakannya, subur dengan pokok-pokoknya, buah-buahnya, suburnya yang utama sekali zaitun. Ini gelaran negeri Palestin ini, Ardiz Zaitun, bumi zaitun. Bumi zaitun. Jadi mewah makanan Tuhan berikan kepada kamu, tapi tidak diberikan kepada orang lain. Kalau begitu syukurlah. Syukur pada Allah. Ini zaitun. Ini bumi Palestin. Tetapi penulis-penulis menyebutkan ternakan yang dibelah oleh Yahudi gemuk-gemuk, ia ternakan kami-kami yang dibelah oleh orang Islam kuru-kuru. Sedangkan mereka ini dipisahkan, bumi dipisahkan di tebing ini, kawasan ini tidak begitu jauh. Ini satu perkara yang mengapa terjadi begitu. Tanaman yang ditanam oleh orang Islam dia katakan tak berapa nak buah, kerana mereka tak berapa baja. Israel dia buat kerja sungguh hari ini. Kerja sungguh, ternakan mereka gemuk dan mereka boleh maju. Sebenarnya kita pun banyak ada juga jawapannya. Nak maju macam mana? Akibat dia kena bunuh anak-anak dia. Kena bunuh, hidup mereka tidak aman. Sebenarnya keamanan manusia ini juga ada hubungannya dengan kesuburan haiwan dan pokok-pokok. Jadi di sini Nabi Musa AS mengingatkan kaumnya tiga perkara. Dan tiga perkara ini menjadi asas kepada pembinaan manusia. Pertama sekali, izja'ala fikum anbiya'a, kerana Allah menjadikan kepada kamu ini nabi-nabi. Nabi-nabi ini kita kira ahli agama lah. Ahli agama pertama. Jadi kalaulah dalam konteks bukan nabi begini, kita katanya ahli-ahli agama. Ahli-ahli agama. Mengapa kamu tidak boleh bekerja keras, tidak percaya kepada diri sendiri? Keturunan kamu ni ramai ahli-ahli agama. Bangsa kamu ini juga ramai ahli-ahli agama. Dia wa ja'alakum muluka, dan di kalangan kamu pula dijadikan raja-raja. Raja-raja yakni orang yang mentadbir. Muluka, orang yang ramai, orang yang bebas dan merdeka. Dua perkara. Kita pun bila kita mengingatkan kumpulan kita, bangsa kita mempunyai perkara ini, kita rasa lebih percaya kepada diri kita sendiri dan bangsa kita. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan yang ketiga pula sebab mengapa Bani Israel ini boleh dipimpin, boleh dibina, kerana pernah Allah berikan kepada mereka ini barang-barang yang tidak pernah diberi kepada siapa pun dalam dunia ini. Tidak pernah diberi kepada orang lain. Dunia ini maknanya dunia pada zamannya. Tapi selepas daripada zaman itu banyak lagi benda yang tak ada pada Israel tapi ada pada orang lain. Pada zamannya betul lah dialah bangsa yang paling mewah, bangsa yang paling mulia pada zaman itu dengan alasan dua tiga perkara ini. Tapi selepas daripada zaman ini, oleh kerana Bani Israel tidak syukur kepada nikmat-nikmat itu, Allah Subhanahu Wa Taala tarik kepada diberinya pula kepada orang lain. Begitulah ayat yang pertama bercakap pasal Bani Israel di sini untuk mengingatkan mereka bahawa mereka bukanlah satu bangsa yang pernah diketepi oleh Allah, tetapi bangsa yang boleh dibina. Nabi Musa bertanggungjawab dengan pembinaan bangsanya. Kemudian seterusnya, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah, wallahu